KWSP ke belum? Dah, saya dah bayar zakat skim pengeluaran pendidikan tuan kepada tugas saya. Mama, kenapa kena bayar zakat KWSP? Bukankah ada zakat fitrah? Sebab zakat KWSP wajib bayar. Betul tak awak? Betul. Apa kata awak tanya mama? Mama kan pandai belajar. Mama boleh terangkan dengan lebih lanjut. Betul tu Mama. Ajarlah Aisyah mengenai zakat KWSP ni. Baiklah Aisyah, Mama akan terangkan satu demi persatu tentang zakat KWSP. Yang pertama ialah definisi zakat KWSP bermaksud potongan sebanyak 2.5% apabila telah cukup hal nisab dan juga syarat-syaratnya. Apa pula syarat pengeluaran zakat KWSP ni? Kan zakat fitrah pun ada syarat pengeluarannya kan? Baiklah Aisyah, Mama akan terangkan apa itu pula syarat pengeluaran zakat KWSP. Syarat pengeluaran zakat KWSP ada 5. Iaitu salah satunya ialah Islam, merdeka, cukup hal dan nisab dan juga milik sempurna. Kalau macam tu, apa pula kiraan zakat KWSP ni kalau nak keluarkan? Okey, untuk cara kiraan zakat pada tahun 2012, nisab pada tahun itu ialah sebanyak 17,000. Contohnya, Encik Ali ingin mengeluarkan wang caruman KWSP sebanyak 20,000. Maka cara kiraan dia 2.5% darab dengan 20,000. So total kiraan zakat KWSP dia yang dikena bayar ialah RM500. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Anasyahidah binti Kasbadin. Saya dari kos D PZW 2A. Okay, tadi mesti korang dah tengok video Ain cakap tadi kan? Ingat tak Ain cakap apa pasal definisi zakat KWSP? Mesti ada yang tak faham, ada macam blur-blur sebab zakat KWSP kan orang kata susah, tapi tak pun sebenarnya. Dia senang je. Okay, biar saya terangkan zakat KWSP ni dia sikit-sikit lah, jangan banyak-banyak nanti tak faham. Okay, first zakat KWSP dia dimulakan pada Januari 2018. Okay, setiap bangkitan kerajaan dan swasta perlu dikenaki mencarum sebanyak 11% daripada gajinya ke dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, manakala majikan, maksudnya majikan tu bos lah, dikenaki untuk mencarum 12 daripada gajinya. Okey, bilangan kaki tangan di agama Islam merupakan kumpulan majoriti yang mencarum KWSP. Maksudnya orang Islam kebanyakannya telah mencarum KWSP ni, dalam majoriti lah dalam mencarum KWSP ni. Okay, sekiranya dibuat potongan terhadap simpanan itu sebagai menunaikan kewajipan membayar zakat, sudah tentu jumlah yang akan didapati cukup untuk menjadikan modal bagi mengembangkan harta dan dikembalikan faedahnya kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang dijelaskan Islam. Maksudnya dekat sini, potongan simpanan tu akan dapat menunaikan zakat dan tentunya akan mendapat modal yang banyak. So lepas tu dapat mengembangkan lagi duit tu, lepas tu dapat bagi kepada orang yang selayaknya. Faham tak dekat situ? Maksudnya still dia dapat banyak lagi duit, lepas tu dapat bagi dekat orang lain, bagi dekat orang yang berhak. Okay, lepas tu Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal utama agama Islam Malaysia kali ke-5 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 1982 telah membincangkan zakat wang KWSP. Maksudnya benda ni telah dibincangkan pada 16 hingga 17 Februari 1982 oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Itu untuk kali yang kelima. Muzakarah telah memutuskan bahawa wang daripada kumpulan simpanan pekerja bagi pekerja-pekerja Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya. Maksudnya bila dah cukup genap dah genap setahun, iaitu setahun setelah penerimanya berdasarkan mazhab Syafi'i, berdasarkan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat harta berikut. Maksudnya zakat KWSP pun ada benda wajib yang maksudnya kalau nak keluarkan zakat KWSP anda perlu memenuhi syarat-syarat ni lah. Okay, yang pertama, Islam, pemilik harta tu Islam. Tak bolehlah orang lain. Maksudnya takkanlah awak, kalau ada orang tu agama Islam tapi nak keluarkan zakat KWSP, macam tak boleh lah, mesti dia kena Islam. Okay, yang kedua, merdeka. Hamba tebusan tak boleh nak keluarkan zakat KWSP. Okay, cukup nisab tu kadar yang ditetapkan. Maksudnya kadar yang ditetapkan tu dah cukup. Maksudnya anda boleh keluarkan zakat KWSP. Lepas tu haul, maksudnya dah genap setahun.
Kalau dah kena setahun tu awak dah boleh keluarkan zakat KWSP dan sempurna milik. Maksudnya nanti akan orang bagi tahu apa itu sempurna milik. Okey, sekian dari saya, Aisyah minta Kasbadin dari kos DPZW. Aisyah betul-betul tak faham ni. Boleh tak terangkan lagi sekali? Aisyah betul-betul tak faham lagi ke? Betul. Apa kata awak cuba terangkan dengan pinggan daripada tu dia boleh faham ke? Okey, contoh kiraan pada kiraan nisab pada tahun 2012 ialah sebanyak RM13,000. So peratus yang dikenakan untuk potong zakat tu ialah 2.3%. Awak salah ni. Bukan 23 tapi 25. Oh, 2.5. Ya, 2.5. Maaf Aisyah. Okey, tak apa. 2.5%. Darab dengan kan Encik Ali tu kan dia keluarkan sebanyak 20,000 daripada wang caruman KWSP dia untuk skim pengeluaran pendidikan. Darab dengan 20,000. Jadinya jumlah zakat KWSP yang dia kena bayar ialah RM500. Dalam Aisyah betul kiraannya, apa pula jenis zakat KWSP Mama? Okey, kalau Aisyah nak tahu, jenis zakat KWSP ada dua. Salah satunya ialah pemilikan belum sempurna, iaitu apabila mencapai usia 55 tahun, jumlah zakat yang wajib dibayar ialah sebanyak 25%. Contohnya, caruman pekerja tidak termasuk dengan caruman majikan yang tersimpan dalam akaun KWSP dikenakan zakat apabila telah cukup hal dan juga syarat-syaratnya. Maka dengan itu, zakat akan dikeluarkan pada setiap tahun apabila telah cukup syarat-syaratnya. Setelah berumur 55 tahun, adalah 25% daripada wang KWSP dizakatkan seperti kaedah zakat sepadan. Dah start? Okey. Mula-mula saya akan perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ummu Qais binti Abdul Hakim. DPZ 2020-24-998 daripada kelas DPZW 2A. So, korang masih dah tengok kan video tadi? Yang dijelaskan oleh Puan Aminah dan Encik Ahmad kepada anaknya Aisyah. So, kalau kita tengok sini ada dua jenis zakat KWSP. Kiranya dua pandangan, iaitu milik sempurna dan tidak sempurna. Milik sempurna? Kenapa ada milik sempurna dan tidak sempurna? Okey, kat sini Umar akan jelaskan. Okey, milik sempurna iaitu zakat yang wajib dikeluarkan ketika pencaruman mengeluarkan wang tersebut, sama ada ketika bersara ataupun apabila membuat pengeluaran untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan. Pandangan ini digunakan oleh kebanyakan MAI ataupun dan situasi zakat di Malaysia. Korang ni faham ke tak? Mesti korang tertanyakan apa tu KWSP? KWSP ialah singkatan daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, kita sambung. Syarat yang saya ulangi semula. Syarat yang tidak terdapat dalam KWSP hendaklah dikenakan zakat ke atasnya adalah sempurna milik. So, memang wajib pada orang yang sempurna milik kena menunaikan zakat. Erti kata pula satul. Okey, kita sambung. Maaf ya. Artinya harta yang hendak dikenakan zakat itu telah menjadikan milik sempurna pencaruman KWSP. Okey. Pencaruman tersebut bebas untuk membelanjakan harta tersebut mengikut kehendak pada bila-bila masa. So, kalau ikutkan pandangan, boleh keluar bila masa ke? Okey, kita sambung. Berdasarkan peraturan KWSP, iaitu wang yang dicarumkan itu tidak boleh dikeluarkan kecuali keadaan yang telah ditetapkan seperti berikut. Kiranya ada 4, iaitu genap umur 55
ataupun ayat mudah kita faham ialah umum bersara pada bagi kaki tangan awam. Kedua, pencaruman wajib mengeluarkan kadar tertentu sahaja daripada wang pencaruman itu apabila genap umur 50 tahun untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ketiga, pencaruman boleh mengeluarkan kadar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan tujuan membeli rumah. Membeli rumah? Okey. Dan yang terakhir iaitu keempat, wajib pencaruman tersebut boleh dikeluarkan oleh pewaris pencarum sekiranya pencaruman meninggal dunia. Oh, kalau orang meninggal kita boleh keluarkan tak baik. Okey. Seterusnya, syarat-syarat yang telah ditetapkan menunjukkan pencaruman tidak mempunyai kuasa ke atas wang simpanan tersebut untuk dibelanjakan bagi keperluan diri kecuali apabila telah tiba masanya ditetapkan ataupun dengan tujuan yang ditetapkan oleh kerajaan. Wow, panjang. So kiranya kita tak boleh keluarkan sesuka hatilah untuk duit zakat KWSP sebab akhirnya kena jadi milik kita. Okey, ini bererti bahawa pencaruman tidak memiliki hartanya. Okey, caruman tu ialah kita sebagai pemilik sempurna, di mana pemilik sempurna merupakan salah satu syarat wajib. So akhirnya dapat kita juga. Tak apa, kita sambung. Jika dilihat pada akhirnya wang caruman itu akan menjadi milik sempurna pencarum. Oh, betul lah. Namun ia berlaku apabila sampai tempoh yang ditetapkan oleh kerajaan. Dekat sini kita boleh nampak tak perlulah sampai umur kita dah tua, kita dah sarat, baru nak nak kena cari rezeki, nak cari wang. Sebab dengan cara ni, bila kita set pada muda, akan simpan untuk hari tua kita. Kalau boleh, kena belajarlah pandai-pandai untuk dapat gaji besar gitu. Okey, saya sambung untuk yang kedua, iaitu milik tidak sempurna. Milik tidak sempurna. Okey, milik tidak sempurna caruman pekerja, iaitu tidak termasuk caruman majikan. Untuk kita seorang je tahu. Yang tersimpan di dalam KWSP dikenakan zakat apabila cukup nisab dan haul. Nisab dan haul? Apa tu? Okey, nisab dan haul iaitu nisab di dalam ayat kata mudah kadar yang ditetapkan. Haul pula genap setahun. Okey. Ini bermakna zakat dikeluarkan setiap tahun apabila memenuhi syarat-syarat walaupun wang tersebut berada di dalam tabung KWSP. So, dengan kata mudah lah, kalau kita tabung, kita dapat duit tu. Kalau kita tabung, kita dapat. Senang gitu. Gitu. Okey lah, itu daripada saya. Terima kasih. Bye. Bagaimana pula hukum dan dalilnya, Papa? Hukumnya ialah wajib dan dalilnya ialah awalladina yakununa zihaba wal fiddata fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Oh, gitu. Terima kasih Papa Mama sebab ajarkan dan terangkan macam mana zakat KWSP ni. Sama-sama Aisyah. Di sini saya nak tambahkan tentang muzakarah fatwa. Muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 yang bersidang pada 27 Julai 2006 telah membincangkan bayaran zakat kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sejurus pengeluaran satu alternatif. Muzakarah telah memutuskan bahawa mazhab Syafi'i menetapkan bahawa zakat harta wajib dikeluarkan apabila cukup nisab dan tempoh haulnya. Wang KWSP adalah harta simpanan. Wang KWSP apabila dikeluarkan adalah diwajibkan zakat apabila sempurna kedua-dua syarat iaitu cukup nisab dan haul yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, jumhur ulama berpandangan bahawa zakat harta boleh dikeluarkan lebih awal daripada waktu yang sepatutnya dengan syarat harta tersebut telah mencukupi nisabnya.
Seterusnya, berdasarkan pandangan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang kali kelima pada 16 hingga 17 November 1982 dipindah seperti berikut. Pencarum ke WSP digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang ke WSP tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun. Ini selaras dengan anjuran Islam seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148, iaitu maka berlumba-lumbalah kamu dalam membuat amal kebaikan. Sampai di situ saja. Sekian, terima kasih dari grup kami.